Salam sejahtera, saya Lee Mong Yang, nombor metrik 283426, mewakili kumpulan kami untuk membentangkan tugasan kumpulan PKMB 1011 Pembangunan Masyarakat untuk tajuk Isu Kesihatan Mental Masyarakat. Kumpulan kami juga dianggotai oleh Jenny G. Xiao Chen, nombor metrik 283188. Konsep kesihatan mental buat kali pertama telah diperkenalkan oleh World Health Organization (WHO) pada tahun 1948. Kesihatan mental boleh diertikan sebagai tahap kesejahteraan psikologi yang merujuk kepada keupayaan seseorang individu untuk menikmati kehidupan dan mewujudkan keseimbangan antara aktiviti kehidupan dan usaha untuk mencapai daya tahanan psikologi. Keupayaan untuk menangani tekanan hidup juga merupakan komponen penting dalam mendefinisikan kesihatan mental dan amat berkaitan rapat dengan pencegahan kecelaruan mental. Ini menjadikan aspek penjagaan kesihatan mental sesuatu yang amat perlu dititikberatkan dalam kalangan individu, komuniti dan masyarakat seluruh dunia. Federasi turut menggariskan beberapa komponen penting bagi menerangkan konsep kesihatan mental dengan pengertian yang lebih meluas. Komponen pertama ialah nilai sejagat yang merujuk kepada rasa hormat dan ambil peduli akan diri sendiri dan makhluk hidup lain dan mengiktirafkan perkataan di antara individu. Manakala komponen kedua ialah keseimbangan dalaman yang dinamik yang merupakan refleksi pencapaian keseimbangan akibat pasang surut kehidupan seperti krisis remaja, krisis rumah tara dan persaraan. Komponen ketiga ialah kemahiran sosial dan kognitif asas yang dianggap penting dalam kesihatan mental berdasarkan kesannya ke atas kesemua aspek kehidupan seharian. Penyakit mental boleh dikelaskan kepada dua kategori, iaitu sebarang penyakit mental, any mental illness (AMI) dan pesakit mental yang serius, serious mental illness (SMI). AMI didefinisikan sebagai mempunyai sebarang kecelaruan mental, emosi atau perlakuan yang memenuhi kriteria Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder edisi keempat. Seseorang yang mengalami AMI didefinisikan sebagai mengalami SMI sekiranya kecelaruan tersebut menjejaskan satu atau lebih aktiviti kehidupan. Pesakit mental boleh dikategori kepada tiga kategori utama, iaitu kecelaruan kebimbangan, kecelaruan mood dan kecelaruan skizofrenia. Seterusnya kita akan melihat tahap kesihatan mental Malaysia. Menurut kajian, kadar keinginan bunuh diri meningkat sebanyak 10% dalam kalangan remaja di negara ini dan 6.9% telah mencuba untuk membunuh diri dalam tahun 2017. Kajian yang diterbit oleh Dr. Chua Soi Ning berkaitan status kesihatan mental di Malaysia pada tahun 2016 menunjukkan 1 daripada 3 rakyat Malaysia menderita masalah kesihatan mental, merujuk kepada satu laporan oleh Institut Kesihatan Awam Kementerian Kesihatan Malaysia. Dari sudut pendapatan, golongan berpendapatan rendah, iaitu mereka yang berpendapatan kurang daripada 1999 lebih cenderung mengalami masalah mental. Kajian mendapatkan tiada perbezaan yang ketara di antara golongan bandar dan luar bandar dan juga mengikut jantina, iaitu lelaki dan wanita. Sekarang kita akan melihat punca berlaku penyakit mental. WHO menggariskan faktor penyumbang kepada penyakit mental terbahagi kepada 3 kategori utama, iaitu sifat dan perlakuan individu yang termasuk tiada keyakinan diri sendiri, tidak kematangan kognitif dan emosi, kesukaran untuk berkomunikasi. Seterusnya, keadaan sosial dan ekonomi juga merupakan kategori yang kedua yang melibatkan kesunyian, konflik keluarga, kurang pendapatan, dan kesukaran atau kegagalan dalam pembelajaran atau kerjaya. Selain itu, faktor persekitaran yang termasuk diskriminasi dan ketidakadilan serta tidak kesetaraan sosial merupakan salah satu faktor yang menyumbangkan kepada penyakit mental. Sekarang kita lihat cabaran dan halangan. WHO melaporkan hampir 20% daripada negara-negara membangun tidak mempunyai bekalan sekurang-kurangnya satu jenis ubat anti kemunungan, antipsikostik dan anti-epileptik di dalam kemurahan penjagaan kesihatan mereka. Selain itu, nisbah psikiatris dan psikologis adalah tidak mencukupi, di mana nisbahnya adalah 1.27 kepada setiap 100,000 populasi. Ini adalah
merupakan cabaran kekurangan bekalan ubatan dan profesional perubatan. Selain itu, tiada kemampuan keuangan juga merupakan salah satu cabaran dan halangan di mana masalah mental tidak dilindungi, insurans perubatan, dan harga ubat-ubatan tinggi menyebabkan kos rawatan mental tinggi. Selain itu, kekurangan polisi di mana Akta Kesihatan Mental Malaysia 2001 tidak mempunyai peruntukan penilaian bebas ke atas mereka yang dicaki mempunyai masalah mental. Yang terakhir, kekurangan kesedaran dan pendidikan. Pemahaman yang cetek juga merupakan penghalang pemberian perhatian dan penjagaan sewajarnya. Antara cadangan-cadangan penyelesaian adalah yang pertama, penjagaan kesihatan mental sendiri, di mana pencegahan adalah lebih baik daripada mengubati. Kita boleh mengelakkan pencetus tekanan dan minta pertolongan apabila perlu. Janganlah segan untuk meminta tolong. Cadangan kedua melibatkan pendidikan dan program kesedaran. Pengetahuan kesihatan mental wajar diserapkan ke dalam modul pembelajaran agar kita dapat mempelajari daripada peringkat awal. Kata pepatah, kalau hendak melentur buluh, biarlah dari rebungnya. Selain itu, program kesedaran wajar dianjurkan dan melibatkan komuniti setempat. Yang ketiga adalah wajar untuk menambah baik dasar dan perkhidmatan kesihatan berkaitan. Seumpamanya, Tribunal Kesihatan Mental yang menyediakan kerangka perundangan bagi memberi perlindungan serta menyelaraskan taburan penempatan pakar perubatan kesihatan mental agar kesemua tempat mempunyai sokongan yang sewajarnya. Kesimpulannya, kesihatan mental diakui memainkan peranan besar dalam pembentukan masyarakat yang sihat. Stigma masyarakat yang ada berkaitan masalah mental harus dilenyapkan dengan pengetahuan yang mencukupi supaya tiada diskriminasi dan pengabaian. Selain itu, kerajaan perlu mengambil inisiatif menyediakan dasar yang lebih meluas yang diperlukan dengan mempertimbangkan impak kesihatan mental ke atas pembangunan sosial budaya kita. Sekian pembentangan kumpulan kami. Terima kasih.